Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, hari ni ada masalah connection internet. Okay, so kita dah lewat lebih kurang 8 minit. Okay, so saya akan teruskan hari ni. Okay, dengarkan suara? Boleh nampak yang saya share screen, boleh nampak? Boleh. Boleh. Okay. So hari ni kita teruskan. Saya masih lagi saya akan sambung bab semalam, bab 6, sudut dan tangen bagi bulatan. Okay. Hari ni masih lagi kita nak menggunakan standard kandungan yang sama 6.1 dan standard pembelajaran yang sama. Okay. Kita akan gunakan yang sama, cuma hari ni kita akan tengok ciri sudut yang ketiga. Kalau semalam kita dah tengok ciri bagi dua ciri. Ciri yang pertama, kalau lengkok menggunakan lengkok yang sama, sudutnya nilainya akan sama. Ciri yang kedua, jika panjang lengkok adalah sama, maka nilai sudut adalah sama. Okay, so hari ni kita akan pergi kepada ciri yang ketiga. Okay, yang pertama dan, yang kedua dan. So kita akan masuk kepada ciri yang ketiga, iaitu ciri yang ketiga, dia menyatakan saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama ialah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Okey, di sini diberikan ada 4 keadaan di mana dia kata kalau ada 2 sektor yang mana satu sektornya adalah mengena pada pusat bulatan. Okay, so sudut pada pusat bulatan ini, kalau kedua-duanya dicangkupi oleh lengkok yang sama, dia menggunakan lengkok yang sama, contoh lengkok PR, sudut pada pusat nilainya akan 2 kali ganda daripada sudut pada lilitan. Kalau kat sini dia bagi 60 darjah, pada pusat 60 darjah, pada X dia akan jadi 30 darjah. Okey, ini keadaan dia. Kalau dia bagi pada pusat, contoh dia bagi pada pusat kat sini 60 darjah. Maka pada lilitan automatik dia akan jadi 30 darjah kerana pada pusat adalah 2 kali ganda pada lilitan. Okey, keadaan yang kedua, bentuk dia macam ni. Di mana dia masih lagi menggunakan lengkok yang sama, lengkok PR. Digunakan lengkok yang sama. Sudut pada pusat, 2X. Sudut pada pusat nilainya akan 2 kali ganda sudut pada lilitan. Kalau kat sini 60 darjah, pada X ini akan jadi 30 darjah. Maksud sudut pada pusat ni lebih besar daripada sudut pada lilitan. Okey, keadaan yang ketiga dia boleh jadi macam ni, dia sengit macam ni. Tetapi dia masih lagi, kedua-duanya masih lagi berkongsi lengkok yang sama. Kalau dia berkongsi lengkok yang sama, sudut pada pusat 2 kali ganda sudut pada lilitan. Okey, begitu juga kalau rajah yang keempat ini, nampak macam pelik sikit sebab dia ada segi 4. Tapi kalau kita perhatikan sudut pada pusat PR ini, dia menggunakan lengkok meja PR. Dia menggunakan lengkok meja PR. So, ini masih lagi dinamakan sebagai sudut pada pusat 2X ini. Kalau kita tengok sudut pada Q, dia juga menggunakan lengkok yang sama dengan lengkok PR tadi. Lengkok meja tu. So, pada lilitan Q ini nilainya adalah X berbanding pada pusat 2X. So di sini akan jadi X. Kalau pusat ini 60 darjah, pada lilitan ini akan jadi 30 darjah. Okey, ini adalah ciri yang ketiga. Sudut pada pusat
dua kali ganda sudut pada lilitan. Jika kedua-duanya dicangkum oleh lengkok yang sama. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh 5, saya gunakan buku teks. Okey, tentukan nilai X dan nilai Y bagi setiap yang berikut. Okey, dia nak kamu tentukan nilai X dan nilai Y. Okey. X dan Y. X dan Y. So, kita tengok X. Okey, kita tengok X. X berada ni. So, X kita cari lengkok yang dicakupi oleh X. Okay. X dicakupi oleh lengkok yang saya buat kat bawah ni, warna merah ni. Okay. Kemudian, kita tengok mana lagi sudut yang mungkin dicakupi oleh lengkok yang sama. So, kita cari mana lagi yang guna lengkok ni. Okey, guna lengkok yang sama. Okey, kita ada mungkin sudut 80 darjah. Okey, dia gunakan lengkok yang sama. Tapi kita tengok apa hubungan di antara X dengan 80 darjah. Okey, 80 darjah berada pada pusat. X berada pada lilitan. So, boleh tak kita nak cari X? Boleh. Macam mana nak cari X? Macam mana, Jin? 40. Sudut mana yang lagi dekat? Okey, betul. 40. Kenapa dia dapat 40? Sebab tu 2 kali ganda. Kita dapat 40 sebab okey, betul, pandai. Sebab sudut pada pusat ni 2 kali ganda. Ini 80 ni automatik kena bahagi 2. So X adalah 80 bahagi 2. Dapatlah 40 darjah. So dapat sudut X 40 darjah. Lepas tu kita nak cari Y pula. Okey, kita cari Y. Kita tengok Y. Okey, Y. Kamu pun okeylah. Contenglah kamu punya rajah tu. Y. Okey, kita tengok Y. Y masih menggunakan lengkok yang sama. Tapi Y dia berada pada lilitan. Jika Y dia berada pada lilitan, dia guna lengkok yang sama. Maka yang ini kita akan gunakan ciri yang pertama yang kita dah belajar semalam. Ciri yang pertama dia kata kalau lengkok sama, kedua-duanya berada pada lilitan. So nilai Y adalah sama dengan nilai X. Kerana apa? Kerana kedua-duanya berada pada lilitan dan dicangkum oleh lengkok yang sama. Okey. Sebab apa Y sama dengan X? Sebab kedua-duanya berada pada lilitan dan dicakupi oleh lengkok yang sama. Maka nilai Y adalah sama dengan nilai X. Berapa nilai dia? 40. Darjah. Okey, betul tak? 40. Okay, tengok jawapan dalam contoh tu, dalam teks adalah jawapan dia. Tapi kat sini saya nak terangkan pada kamu sebab apa dia sama dia 40, sebab dia guna ciri yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Masih lagi contoh yang sama. Contoh 5, kita tengok soalan B. Okey, soalan B dia nak kamu cari X dan Y. Masih lagi X dan Y. Okey. Kita tengok X. Okay, X. Okay, X. X. Dia menggunakan
lilitan ini. So, untuk X. Apa kaitan X dengan sudut-sudut yang lain? Okey, kita tengok mana sudut yang gunakan lengkok yang sama. Okey, sudut 35. Dia guna lengkok yang sama. So, kita tahu nilai X adalah sama dengan 35 darjah. Macam mana nak cari Y pula? Y gunakan lengkok yang sama juga. Tapi Y berada pada pusat. Jika Y berada pada pusat, kita dah tahu tadi. 2 kali ganda tu. Betul, 2 kali ganda. So Y ni akan jadi lebih besar atau lebih kecil dari X? Lagi besar. Y ni besar ke? Lagi besar. Mana nak cari? Lebih besar, pandai. So nak cari Y kena nak darab ke nak bahagi? Darab. Kita darab. Darab dengan 2. Dua. 2 kali ganda. 70. Okey. Contoh B. Dia nak tanya tak contoh B? Jelas tak contoh B? Jelas. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Jelas. Okey. Kita teruskan dengan contoh seterusnya, contoh C. Okey, contoh C. X. Dia nak cari X. X dekat sini. So, X yang ini. Okay. X menggunakan lengkok meja yang atas ni, yang besar ni. Kemudian kita cari mana lagi yang menggunakan lengkok yang sama. Okay, yang gunakan lengkok yang sama adalah Y. Tapi Y pun tak ada nilai. So, kita boleh gunakan konsep sudut pada bulatan. Sudut pada bulatan, kalau satu bulatan, sudut dia berapa? 360. 360. Untuk satu lilitan 360. anda 60. So nak cari X, kita ambil 360, tolakkan dengan 140. 140 darjah. So 220. 20. 220. Okay, sekarang kita nak cari Y. Y tadi kita kata Y gunakan lengkok yang sama. Guna lengkok yang sama dengan ni. Tetapi Y ini berada pada lilitan. So Y nilainya lebih besar atau lebih kecil dari X? Lebih kecil. Kecil. So kalau lebih kecil kita mengambil 220 darjah, kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat 110 darjah. Macam mana tak tahu lebih kecil dan lebih besar tu? Okey, kalau dia berada pada pusat, dia akan lebih besar dari lilitan. Dia besar banyak mana, dia akan besar 2 kali ganda. Boleh Zah? Kalau dia Boleh duduk lah. kat pusat, okay, kalau dia kat pusat, okay, macam contoh X ni kan. X ni dia dekat pusat. So, bila kat pusat, automatik dia akan jadi besar daripada lilitan. Yang lilitan ni akan kecil daripada pusat. Okey. Okay. Tadi Abzal masuk lewat sikit kan? Okay. So, nak cari Y mesti bahagi 2 daripada X. Kalau nak cari X, kamu ada Y, kamu darab 2. Okay. Okay, ada soalan lagi untuk contoh C? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita buat uji minda. Okay, saya akan tunjukkan contoh uji minda. Kita bincang sama-sama. Okay, untuk uji minda, untuk surat 139. Okay, kita buat kat sini je. Kamu tak payah, kalau nak salin-salinlah cepat. Okay, soalan 1, dia nak Rajah menunjukkan bulatan berpusat di O. Tentukan nilai X, Y dan Z.
Okey, so daripada Raja, dia nak kamu cari nilai X, Y dan Z. Okey, sekarang kita tengok X dulu. Okey, X. X berada pada lilitan. Okey, X berada pada lilitan X dia berada pada lilitan. Dia menggunakan lengkok ni. Okay, dia tak bagi nama lengkok ni. Okay, dia gunakan lengkok ni. Kita cari sudut mana yang menggunakan lengkok yang sama. So, okay, X digunakan lengkok ini. X guna lengkok ni. So, kita cari yang mana guna lengkok yang sama. Z. Sudut So, Y. lengkok yang sama adalah Y. Okey, betul. Y guna lengkok yang sama tapi Y mesti 2 kali ganda X. Kita tak boleh dapat lagi X sebab Y tak ada nilai. Sekarang cari mana sudut yang ada nilai. Z. Nampak ni? Z. Z pun kita tak ada nilai lagi. 40 ni. 10. Betul. Z pun gunakan Z tak guna lengkok yang sama. Okey, 40 betul. Okey, so 40 ni. Okey, 40 ni kalau kamu sambungkan dia, dia gunakan lengkok yang sama, lengkok ni. Okey, dia guna lengkok yang sama. So nilai X ialah 40 darjah. Darjah. Sebab apa 40 darjah? Sebab dia guna lengkok yang sama. Sama. Okey. Kalau Y pula. Kita nak tengok Y pula. Okey, Y. Y dua kali ganda dengan 40 ni. Okey, Y kat sini. Y tadi kita kata betul. Y 2 kali ganda. 2 kali ganda dengan 40. 40. So Y akan jadi 80 darjah. Lepas tu cari Z pula. Z ni nak 2 kali ganda Cari juga Z. ke tak ya? Okay, Z kat sini. 40. Macam mana Z dapat 40? Sebab Okey, Z dia memang pada lilitan tapi Z nak ke tak ya? Okey, kita tengok Z ni sini. Dia tak kena pun cakut ni. Dia tak kena pun lengkok ni. Tapi Z dia ada kat sini. Okey, Z ni kamu boleh gunakan segitiga sama kaki. Kita dah belajar, ini adalah segitiga sama kaki sebab yang ini jejari. Okey, ini jejari. Bila jejari, sudut Z mesti sama dengan sudut kat sini. So, saya keluarkan segitiga tu. Ini O, okey, ini Z. Okey, sudut Y tadi kita dah dapat kat sini Y. So Y kat sini 80 darjah. Sini 80 darjah. Sini Z. Ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, kita akan tolakkan sudut 80 darjah. Kemudian kita akan bahagi 2 sebab sudut Z sama dengan sudut kat sini. So nak cari Z, mestilah 180 darjah sebab ini segitiga. Tolakkan dengan 80 darjah sudut kat sini. Kemudian bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab ini adalah nilai yang sama. Sebab kaki dia sama. So 180 tolak 80, 100 bahagi 2 dapat 50.
So Z dapat 10 darjah. Okey, soalan 1. Ada masalah tak? Ada nak tanya? Hai cikgu. Okey. Hai Navin, kenapa lambat? Cikgu Z Cikgu, tu macam mana cikgu soal tahu cikgu. nilai dia? Tak apa, Nabil cakap dulu. Okey, nilai mana? Soal cikgu Nilai ada Z kerja tu. sikit cikgu. Nilai Z. Yang mana Afzal tak tahu? 80 ni. Macam mana dari 180 ni dari mana? Bukan tu, nilai Z tu macam mana cikgu dapat? Kan dia tak ada nilai. Macam mana? Z ni. Memang Ah. tak ada nilai. Kita nak carilah. Okay, Z ni memang kita nak cari. So, kita ambil ni segitiga. Nampak tak yang saya tunjuk ni? Okay, kita gunakan ni segitiga. Ni. So, dia akan jadi segitiga sama kaki, Zah. Sebab ini jejari. Ini adalah jejari. Ini adalah jejari. So, panjang ni sama dengan panjang ini. Jejari. Bila panjang kaki dia sama, automatik dia akan jadi segitiga sama kaki. Okay, bila dia segitiga sama kaki, kita belajar dulu masa tingkatan 1. Satu segitiga, sudut dia 180 darjah. Sudut ni, tambah sudut ni, tambah sudut ni akan jadi 180. Okay, sudut Y kita dah dapat tadi 80 darjah. Okay, sudut Z dengan sudut kat sini, ni yang tepi ni dengan Z ni, nilai dia adalah sama. Sebab tu kita buat 180 tolak 80. 180 sudut untuk tiga-tiga ni. Tolak 80, kita akan dapat baki 2 ni. Kemudian kita bahagi 2 sebab sudut ini sama dengan sudut ini. Z sama dengan ni. So akan jadi 50. Azhar ada nak tanya? Tak ada, dah faham dah. Dah. Okay. So yang lain okey? Okey, okey. Okey. Okey, kita pergi nombor 2. Nombor 2. Okey, nombor 2 dia kata panjang lengkok PQ sama dengan QR. PQ sama dengan QR. Okey, dua ni sama. Dan sudut meja POQ 310 darjah. Sudut meja POQ. POQ. Dia kata meja. Bila disebut meja, maksudnya sudut yang besar. Okey, dia dah tunjuk dalam darjah. Kat sini 310 darjah. Dia nak kamu hitung nilai X, Y dan Z. Okey, sekarang kita tengok sudut X dulu. Sudut X sini 310 darjah kat sini. Kamu rasa macam mana nak cari sudut X ni? Kamu kaitkan dengan sudut pada bulatan. Sudut pada bulatan, okay, ini jadi satu sudut bulatan. Sudut pada bulatan tadi Afzal dengan Haji kata 360 darjah kan? So 360 tolak dengan 300. 10. So 360. 310. So nilainya akan jadi 50 darjah. So X akan dapat 50 darjah. Bila X dapat 50 darjah, sekarang kita nak cari Y pula.
Okay, nak cari Y. Kita tengok Y. Oh, Y ini berada pada segi 3. Sama macam soalan tadi. Okay, saya keluarkan segitiga tu. Segitiga P, O, Q. P, O, Q. Okay, sudut pada O kita dah dapat tadi 50 darjah. Okay, sekarang segitiga POQ adalah segitiga sama kaki kerana PO dan QO adalah jejari. So, PO dan QO sama kaki. Sekarang dia nak kamu cari sudut Y. Nak cari sudut Y sama macam tadi. Ini segitiga sama kaki, 180 darjah. Nak tolak berapa? Kita tolak dengan 50 darjah. Disebabkan ini 50. sama kaki, kita kena bahagi. Okay, 50. Okay, kita nak bahagi berapa? 2. Dua. Pandai. Kita bahagi. Okay, so kamu kira 180 tolak 50, 170 bahagi 2 jadi 70. 75 ke? 65. 65 lah. Jadi 65 darjah. So, kita pun dapat Y ini 65 darjah. Okey, sekarang nak cari Z. Nak cari Z. Kita tengok Z. Okey, Z kat sini. Z dicakupi oleh sudut PQR. Okey, macam mana nak cari Z? Cuba kaitkan. Okey, Z ini, kalau kamu perhatikan, Z, kalau kita bahagi 2, okey, yang ini kita bahagi 2. Kita bahagi 2, dia akan jadi sama panjang kan yang ini kan? PQQR akan jadi sama panjang. Maka nilai Z yang separuh ni, separuh Z, ni yang saya warnakan ni, nilainya adalah separuh daripada 50. So yang saya warna birukan ini 25 darjah. 25 Kalau ini darjah. yang ni, sebab dia guna lengkok yang sama saiz. Yang ini pun 25 Darjah. So, Z akan jadi Z akan jadi 50. Okay. Soalan 2. Ada soalan tak nak tanya? Sebab lepas ni kamu kena buat latihan yang mirip-mirip dengan ni. Okay. Soalan 2 okey? Okey, saya nak berpindah ke soalan 3. Soalan 3. Masih lagi nak cari nilai X, Y dan Z. Okey. Sekarang kita tengok X. X di sini X. Ini diberi 250 darjah. Macam mana nak cari X? Siapa? Zul Zahrin. Zul Zahrin. Macam mana nak cari X? Saya. Tolong kau letak dalam gambar anjing.
Okey. Sekarang ini sudut pada bulatan. Berapakah nilai sudut pada bulatan? 360 tolak 250. 250. Sudut pada bulatan. Satu bulatan. 360. 250. Okey, 360 darjah. Okey, sudut pada bulatan 360 darjah. Sekarang diberi sudut O 250. So boleh tak cari X? Boleh. Apa nak buat? Siapa nak jawab? 360 tolak 360 tolak 250. Okey, bagus. 360 tolak 250. So kamu dapat apa? 110. Pandai. Suara juga. Okey, 110 darjah. Okay, so X dah dapat 110. Sekarang kita cari Y. Apa kaitan Y dengan X? Ada kaitan tak Y dengan X ni? Ada. Apa kait dia? Apa kaitan dia? Y lebih besar atau lebih kecil dari X? Oh, lebih kecil. Y. Okey, tengok Y Y pada lilitan. X. Y lebih kecil. Pandai. So macam mana nak cari Y? Bahagi 2. 10. Nak darab ke nak bahagi? Bahagi. Syurin kata bahagi 2. Okey, betul. Bahagi. 110 bahagi 2 dapat 55. 55. bagus. Okey, lepas tu macam nak cari Z pula? Z pula dah. Dia tanya Z pula. Nak cari Z. Okey, Z kat sini. Z gunakan lengkok atas ni. So, sudut 250 gunakan lengkok atas. Z pada pusat. Z pada lilitan. 250 pada pusat. Gunakan konsep yang sama Y dengan X tadi. So, Z lebih kecil daripada 250. So, Z adalah, siapa boleh jawab? $250. Nak darab ke nak bahagi? Bahagi. Bahagi. Bahagi 2. So dapat berapa? 125 darjah. Okay, so Z pun dapat 125 darjah. Okay, soalan 3 dah dapat X, Y, Z. Ada soalan tak yang tak faham? Ya. Okay. So, kita ke tugasan. Okay, saya bincang 3 soalan sahaja. Tugasan untuk hari ini, kamu perlu buat modul versatile buku B. Okay, buku B. Praktis 6.1C, muka surat 41 dan 42, nombor 1, 2, 3 dan 4. Nombor 1, 2 dan 3 lebih kurang yang kita buat tadi. Nombor 4 kamu cuba buat. Okay, yang ini saya tak tunjukkan. So nombor 4 kamu cuba menggunakan ciri-ciri yang kita dah belajar tadi. Okay, ada soalan nak bertanya? Ya. Ada soalan nak tanya? Ada. Semua okey, jelas? Jelas. Jelas. Okey, kalau semua jelas,